Assalamualaikum. So minggu ni saya memang terpaksa start AB Live awal pagi lah. Sebab kan pukul 8 Akil ada exam, sampai pukul 9 dia masuk office. So banyaklah urusan-urusan harian. Tapi however saya akan cuba usahakan juga untuk berjumpa dengan tuan-puan, bercakap dengan tuan-puan lah, so that at least kita in progress, at least kita on track tentang keuangan kita. So tak apa, tak ada masalah. Sesiapa yang join kemudian nanti atau lambat join tak ada masalah, sebab saya yang start awal. So nanti boleh just review balik. Okay, so saya tertarik dengan satu soalan rakan kita ni. Dia bertanya tentang soal jodoh dia lah. So jadi saya baca je direct soalan yang dia bagi. Tunggu sekejap. Alright. Assalamualaikum puan, dia nak minta sharing tentang wanita ini berusia umur 30-an, nak mendirikan rumah tangga, dah kenal 6 tahun lah, kenal di tempat kerja yang sama tapi unit yang berbeza. So maksudnya bakal suami dia tu satu syarikat tapi unit atau department tidak sama. So dia nak minta nasihat dari segi kewangan lah, sebab bakal pasangan ni kurang arif bab kewangan. Dia kata dia tahu kata pasangan dia atau calon suami dia ni simpan duit tapi bocor buat benda lain, simpan duit tapi bocor buat benda lain. So sekarang di tengah katanya buat kerja macam kontraktor or something. Gaji dia sendiri, gaji bakal suami tu dah 60% dah guna untuk komitmen hutang. So maksudnya gaji bakal suami dia cuma berbaki 40%. Bagaimana nak susun kewangan ni, sebab dia tahu kata bakal suami dia bukan orang yang ada ilmu kewangan. So jadi dia point dia satu je sebenarnya. Okey tak berkahwin dengan orang yang tidak ada ilmu kewangan. Alright. So tidak ada ilmu boleh cari tuan-puan. So ini penting. So jadi bakal isteri yang sekarang melihat calon suami tidak ada ilmu kewangan, kena ingatkan diri, ilmu boleh dicari. Yang penting tuan-puan kena tengok karakter dia terhadap kewangan. Alright. So jadi kalau duit dia macam yang rakan tadi cakap asyik bocor whatsoever. So kalau hari ini bakal suami anda dah guna 60% duit gaji dia tu untuk komitmen diri sendiri, saya tidak pasti bagaimana selepas berumah tangga pengagihan wang perlu dilakukan. Tetapi saya nasihatkan untuk bakal pasangan yang baru nak berkahwin, apa yang tuan-puan kena buat adalah di hari pertama kahwin tu dah kena start berbincang tentang urusan keuangan keluarga. Banyak kesilapan berlaku sebab kita segan. Okey, budaya Melayu tak boleh lari dengan sikap segan. Mesti nak kena, segan lah nanti orang ingat kita mata duitan. Segan lah sebab nanti takut suami fikir kita berkira. Sebab segan ni lah akhirnya saya jumpa banyak pasangan yang berakhir dengan sampai berbelah-belah tahun kahwin, end up tak puas hati dengan situasi keuangan keluarga. Alright. So sebab apa tuan-puan? Bila kita berkahwin, isu yang paling besar dalam rumah tangga sebenarnya adalah duit. Alright. Subhanallah, ada blazer saya kat sini, saya alihkan sekejap. So salah satu punca paling besar isu keuangan, isu kekeluargaan atau hubungan suami isteri adalah isu duit lah. So jadi sebab itulah saya amat menekankan kesedaran tentang keuangan. Kalau calon suami tu dia tidak ada kesedaran ini, apa kita nak buat? Saya sebenarnya galakkan tuan-puan cara yang sekufu tau. Sebenarnya lah, saya kalau jujur saya selalu galakkan sebolehnya cari yang sekufu. Sebab apa? Sebab ramai orang kata cara yang berbeza saling melengkapi. Tapi pandangan saya, kalau kita mencari orang yang sama faham dan celik wang sama macam kita lebih mudah untuk menguruskan keuangan di masa depan. Tetapi kalau dah jodoh nak buat macam mana kan? Sebab kalau ikut pengalaman saya nasihatkan ramai gadis. Dulu ada satu kes ni, seorang wanita ni masa bertunang pun dia selalu kena pukul dengan tunang dia. Saya kata jangan kahwin. Tapi sebab cinta, ramai wanita macam tu tuan-puan. Bila dia cinta tak boleh nasihat kata jangan kahwin. Okey, kahwin tak ada masalah. Bila dia kahwin kemudian ada masalah lah, kena pergi ke balai polis sebab suami dia pukul dia whatsoever. So jadi isu kewangan tidaklah seteruk sampai bakal suami cerai whatsoever. Cuma apa yang tuan-puan perlu buat adalah mulai sekarang cik-cik dah kena start bincang. Kalau betul serius nak membina keluarga dengan lelaki yang tidak ada kesedaran kewangan, tuan-puan sebenarnya berisiko untuk meletakkan situasi kewangan dalam bahaya. So jadi apa yang cik-cik perlu buat adalah berbincang.
Okey, berbincang. Puan Adibah kata kena sekufukan selepas kahwin. Berkesan. Kalau betul caranya. Betul. Itu yang saya kata. Kalau dah terkahwin dengan orang yang tak ada kesedaran kewangan, nombor 1 berbincang. Nombor 2, keluarkan rekod perbelanjaan keluarga. Ramai hari ni para suami dia takut nak tengok rekod kewangan keluarga tau. Sebab apa? Sebab dia tahu pendapatan dia tak cukup. So jadi sebagai isteri, apa yang tuan-puan perlu buat adalah puan-puan kena keluarkan senarai rekod perbelanjaan keluarga dan bagi tahu suami ini adalah pecahan yang kena buat. Kalau perlu buat pekerjaan kedua, digalakkan buat pekerjaan kedua. Sebab apa? Sebab kita bukan anak menteri. Bila kita duit tak cukup, kita kena cukupkan duit kita. Memang macam tu. Memang berat tugas kita sebagai manusia. Waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam. So hari ni harga emas 261. Masih maintain sideway. Duk kekal 260, 261. Cuma again, kelebihan emas adalah kuasa beli dia kekal sama. Kalau tuan-puan beli harga emas berapa pun, dia mampu membeli barang yang sama. Itu kelebihan pemilikan emas. Alright, berbalik kepada pasangan tidak celik wang, apa yang tuan-puan kena buat? Of course berbincang, tapi kebanyakan isu yang saya nampak adalah kaum-kaum lelaki ni dia agak sedikit ego untuk berbincang tentang keuangan dia. Terutamanya yang sedar kata gaji dia tak cukup, hutang dia banyak, So jadi apa yang saya galakkan adalah bila tuan-puan dah berumah tangga, kena ada satu WhatsApp group suami dan isteri untuk merekod perbelanjaan keluarga. Kalau suami asyik bocor wang, so galakkan dia setiap kali dia berbelanja, masukkan dalam WhatsApp group tu apa kos-kos tu. Di hujung bulan reconcile balik. Reconcile maksudnya tengok balik, analisis balik, buat balik pembinaan dekat mana yang selalu bocor. Alright. So tuan-puan memilih pasangan suami bukan macam pilih baju. Pilih baju kita tak suka tak apa. Besok kita buang baju tu ke bagi ke orang ke, kita beli baju baru. Tapi bila kita pilih pasangan, ini bermaksud kita memilih soulmate atau kita memilih rakan jiwa kita seumur hidup yang nak kongsi segala-galanya, sampai bantal dan selimut pun nak kongsi. So jadi bila kita sampai tahap bantal dan selimut pun nak kongsi, maksudnya kita kena ada satu view yang sama, visi yang sama dalam keuangan. Ramai para gadis yang sebelum berkahwin follow saya sangat menjaga keuangan. Bila dah kahwin, dia dah jadi be influence dengan suami dia. Sebab apa? Sebab suami dia tak kisah pun berkahwin, keluarga mentua dia pun tak kisah pun pasal keuangan. So jadi sebab itu yang saya selalu cakap, sepatutnya kita yang ada kesedaran kewangan yang baik ni yang kena influencekan pasangan kita, yang kena pengaruhkan pasangan kita. Alright? So kena ada WhatsApp group. Dan sekarang dah ada apps. Kalau zaman saya dulu buku 55, tulis dekat buku 55 apa kos-kos, apa kos-kos whatsoever. Tapi hari ini tuan-puan sebenarnya boleh install apps, expenses spender ke, cost efektif ke, banyak apps yang merekod keuangan keluarga. Tuan-puan digalakkan rekod setiap hari. Suami pun rekod, isteri pun rekod. Nanti tengok sama-sama. Alright, tengok sama-sama. Dan nama yang seterusnya adalah para isteri yang bekerja kena letak had. Puan-puan jangan bantu suami sampai habis gaji. Itu masalah dia. Ini yang menjadikan pasangan puan-puan selesa, puan-puan. Dia akan rasa tak apa, gaji isteri dia ada. So jadi apa yang puan-puan kena buat adalah kena letak had. Saya akan spend untuk bantu suami saya sekitar 30 hingga 50% saja. Itu maksimum kita letak. Yang selebihnya tu suami kalau tak cukup, kena tunaikan juga tanggungjawab, kena buat pekerjaan kedua whatsoever. Saya bukan nak letak semua tanggungjawab kat suami, tapi ni agama suruh kita nak suami semua masuk syurga. Alright? So jadi isteri tak salah bantu suami, tapi letak had. Sebab semua wanita yang bekerja, sepatutnya tuan-puan at least kena ada sebuah rumah nama sendiri 100%, dan at least kena ada 200 gram emas simpanan atau emas pelaburan 999. Ini at least minimum. More better lah, of course lah, kalau more better. So jadi untuk tuan-puan memiliki, puan-puan para isteri nak memiliki minimum sebuah rumah dan minimum 200 gram emas, apa yang puan-puan perlu buat? Puan-puan perlu letak had dalam perbelanjaan keluarga. Jangan fikir tak apalah, saya sayang sangat suami saya tak nak kerja, tak ada masalah, saya spend semua gaji saya untuk kegunaan keluarga. Ini baru-baru tuan-puan boleh buat. But believe me, after 3 or 5 years, puan-puan akan mula rasa hit dia tu, akan mula rasa sesara dia tu. Kita nak buat apa-apa biar reda, tuan-puan.
Sebab itu bila saya sendiri masa di awal keuangan, apa yang saya buat, saya cuma had setakat 30 hingga 50% untuk bantu suami. Selebihnya saya akan bagi tahu, look, sekarang kos untuk bayar takaful anak tak cukup. What you should do. Saya letak tanggungjawab tu terhadap suami saya. Memang pun tugas dia kan. Tak kalau tugas dia saya nak ambil, saya nak hantar suami saya ke syurga. So jadi saya bagi tahu, okey, takaful anak tak cukup, dan saya akan start lebihan yang 50% atau 70% yang saya ada tu, dan saya boleh bina harta dan simpanan saya sendiri. Sebab para isteri, kalau puan-puan bekerja tapi tidak ada aset sendiri, ini adalah kerugian yang sangat besar. Alright, sangat besar. So jadi again, kita nak jadi isteri yang soleha, tapi tidak semestinya kita perlu lembik macam puding jagung. Saya selalu cakap, para isteri jangan lembik macam puding jagung. Dalam lembut-lembut puan-puan kena ada ketegasan, terutamanya dalam bab keuangan. Kenapa? Sebab banyak rumah tangga yang bermasalah hari ini disebabkan kegagalan pengurusan keuangan. Sebagai satu institusi kekeluargaan, puan-puan, para isteri dah kenal, bila kahwin je perlu kenal pasti berapa jumlah kos perbelanjaan keluarga. Berapa jumlah kos. Sebagai contoh, suami isteri, mungkin anak seorang spend 4,000 sebulan. 4,000 sebulan. So jadi sebagai isteri, apa yang puan-puan perlu buat, lebihan duit tadi, selain menabung untuk beli rumah nama sendiri 100% dan memiliki emas sekitar minimum 200 gram emas pelaburan, puan-puan juga boleh start bina 4,000 ni darab dengan 3 bulan, iaitu puan-puan akan dapat 12,000. So 12,000 dah kena ada dalam tabung segera. Zaman hari ni zaman orang ramai hilang kerja. Suami saya pernah melalui zaman hilang kerja, tapi kelebihannya adalah bila isteri ada dana cemas, kita tidak risau. Alright, kita tak risau, kita tidak menjejaskan hubungan. Apa yang kita kata adalah, okey, bab duit kita jangan fikir, kita cuma fokus bagaimana nak mencari pekerjaan baru. Itu je. Masalah tuan-puan, bila kita tak ada dana cemas, bila pasangan kita hilang kerja, kita nak fikir masalah duit lagi, nak fikir nak cari kerja lain lagi. Itu permulaan isu rumah tangga. So tuan-puan nampak, tuan-puan nampak apa yang saya nak cakap. So jadi, serius, para gadis, kalau puan-puan tanya Kak Lopa, patut tak kahwin dengan lelaki yang selalu wang bocor, komitmen melebihi 60% untuk tak tahu buat apa, hutang banyak. Kalau saya lebih galakkan cik-cik semua memilih pasangan yang sekufu. Kita bukan nak cari lelaki yang kaya, kita nak cari lelaki yang ada kesedaran. Sebab sekufu lebih mudah. Tetapi kalau dah terkahwin, ada langkah-langkah yang saya bagi tahu tadi yang puan-puan boleh buat segera. Tapi akhirnya dia akan berbalik kepada sejauh mana ketegasan kita. Itu yang saya pernah cakap dulu. Ramai orang kecam saya, oh tak boleh, isteri ni kena jaga aib. Saya selalu kata, dengan suami, kalau tentang benda-benda penting, kalau perlu bertekak satu kampung, dengar pun bertekak je lah, biar sekali itu saja, daripada diam tapi menjadi barah dalam rumah tangga. Tapi ramailah kawan-kawan lelaki kata, perempuan macam ni perempuan neraka. Sebab apa? Dia tak jaga aib suami. Masalah masyarakat kita perempuan, dia asyik duk menyanyi dalam kepala kita, aib suami, aib suami, aib suami. Tapi dia tak ingat kata kalaulah isteri tu duk biarkan ketidakpuasan dia dalam hati, dia menjadi tidak reda, bagaimana isteri itu mampu menjadi isteri yang soleha. Puan-puan, dalam rumah tangga kita tak boleh expect hanya isteri yang berkorban, atau kita tak boleh expect hanya suami yang berkorban. Dua-dua kena saling bertolak ansur dan berbincang. Alright? Okey. Puan Azura Aida tanya, bolehkah menilai keuangan bakal suami atau suami tengok macam mana dia spend untuk keluarga belah dia? Alright. So jadi Puan Azura atau Cik Azura, saya nak bagi tahu macam ni. Prinsip saya mudah. Kalau suami saya dah lepas tanggungjawab nafkah dia terhadap keluarga saya tak kisah dia nak spend berapa dekat keluarga dia. Akan tetapi, jika ada kos-kos keluarga saya pun yang kena tanggung, saya akan semak keuangan suami saya. Sebab hak saya dengan anak-anak ada dalam tu. Saya nak kena cek. Ingat tuan-puan, ramai para isteri dia kata apa? Bila dia bercerai dengan suami dia kan, dia kata, saya tak nak tuntut nafkah anak. Puan-puan tidak berhak untuk cakap macam tu Sebab nafkah anak adalah hak anak. Puan sebagai ibu cuma pengelola atau pengurus saja.
Kalau selagi anak tu masih lagi orang kata memangis, tak faham tanggungjawab dia, puan-puan tak boleh kata, tak apalah tak nak tuntut hak anak. Kalau tu walaupun puan-puan mampu nak menyara anak, puan-puan menyara. Tapi hak anak terhadap bapa dia, puan-puan tetap kena dapatkan. Sebab puan-puan tak berhak kata, hak nafkah anak saya tak nak ambil, tak boleh. Alright, kalau puan-puan tuntut, pihak suami kata dia tak mampu nak bayar, tak boleh bayar, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi urusan puan dengan Tuhan sebagai ibu anak ini, puan dah buat. Sebab sebagai ibu kita tak boleh berhak nak tentukan nafkah sesiapa. Alright, so tadi menjawab soalan Puan Azura, jika suami tu dia dah melengkapi semua aspek nafkah keluarga, nafkah keluarga apa? Kalau anak, pendidikan, tempat tinggal yang selamat, makan minum yang berkhasiat, pakaian yang baik dan mencukupi. Kalau isteri apa? Isteri dia sebenarnya secara amnya ada 5 nafkah yang kita kena faham dalam Islam. Saya bukan cakap ikut suka hati saya ni. Ini yang Allah cakap, saya cuma sebut. Okey, nombor 1, tempat tinggal yang selamat untuk isteri diami dan bebas membuka aurat. Ramai kaum suami masih tak faham. Dia ingat tak apa, lepas kahwin duduk dengan mak ayah dia bercampur dengan ipar. Isteri ni nak memasak, angkat tangan sampai ke lengan. Ipar 2 yang dah besar duduk lalu tengok aurat isteri dia. Alright? Ataupun keluar je bilik air pula dah dekat luar, keluar masuk bilik air depan ipar 2. Sebab itu sewa pun tak apa tuan-puan, tapi kena menyediakan tempat tinggal yang bebas untuk isteri membuka aurat. Alright, makanan 2 kali sehari. Kalau isteri tu kahwin dengan orang Itali, bagilah dia makan spaghetti sehari 2 kali. Itu tanggungjawab suami. Kalau isteri tu kuat makan, dia minta 3 kali, itu isteri beli sendiri. Tapi suami dari segi tanggungjawab nafkah, dia kena bagi isteri dia makan 2 kali sehari. 2 kali sehari makanan yang ruji isteri dia. Kalau dia kahwin dengan orang Itali yang makan pizza, dia kena bagi makan pizza lah. Kalau dia berkahwin dengan orang Thailand yang hari-hari kena makan somtam 2 kali sehari, dia kena bagi makan somtam. Kalau dia kahwin dengan orang Malaysia makan nasi 2 kali sehari, bagi makan nasi. Yang lebih isteri nak makan pizza whatsoever, itu cerita lain dah. Alright, kesihatan isteri dia, yang ini adalah antara nafkah yang perlu disediakan. Set mandian, ramai orang tak tahu. Ramai suami kata apa, alasan dia, dia tak tahu so isteri dia pakai mandian apa, itu alasan lah. Sepatutnya tuan-tuan, dah Allah kata tuan-tuan kena tahu apa itu mandian-mandian yang menjadi keperluan isteri, dan tuan-tuan kena arrangekan beli. Kalau rasa tak sempat, tak mampu beli, bagi duit isteri beli. Jangan bagi RM5. Bagi RM5 expect isteri beli wangian yang mahal-mahal. Tak adalah. Kalau nak beli at least macam Kelly tu, at least RM100 ataupun RM50. So jadi tuan-tuan perempuan kena tahu juga. So jadi selain itu, apa yang perlu disediakan adalah pakaian lengkap daripada anak tudung sampai stokin. Alright, pastikan isteri tuan-tuan pakai stokin ni. Alright, so pastikan pakai stokin juga. So jadi daripada scarf kepala sampai ke stokin. So yang ini suami kena sediakan 2 kali, 2 persalinan yang lengkap, ataupun 2 kali lah. Kalau tak mampu, belilah sekali awal tahun, dan tengah-tengah tahun beli sekali lagi, sekali awal tahun beli lagi. So jadilah 2 kali setahun lengkap, termasuk tudung, pakaian dalam semua. So jadi ini adalah antara nafkah-nafkah isteri yang suami kena sediakan. Alright. So tapi soalan berbalik pada soalan gadis tadi, kalau suami dia hari ini dah berhutang ataupun memiliki komitmen melebihi 60%, dia mampu tak buat semua ni? Saya tidak tahu. Manalah tahu kalau dia adalah orang yang pandai buat bisnes ke, boleh cari side income ke. Sebab itu saya kata, dalam soal mencari jodoh, kita bukan nak cari lelaki yang kaya, tapi kita nak cari lelaki yang of course celik agama, celik wang, dan dia sentiasa ada self initiative. Alright, kalau dia rasa duit tak cukup, weekend dia buatlah Grab ke, weekend dia buatlah Food Panda ke, usahalah. Takkanlah duit tak cukup nak duk bergaduh dengan isteri kot, So jadi ini adalah perkara-perkara yang cik-cik puan semua kena tengok. Alright. Masalah kita again, kita selalu rasa, kalau kita berbincang soal kewangan dengan suami, kita takut kita dianggap mata duitan. Ni saya nak bagi tahu, saya selalu pun cakap dekat suami saya, kalaulah kita ni mata duitan, kita tak kahwin dengan suami kita. Apa sangat yang suami kita ada, tuan-puan? Kalau kita ni mata duitan, kita kahwin dengan anak-anak menteri, kita cuba approach anak-anak kerabat diraja, tapi kita kahwin dengan lelaki yang sama marhin dengan kita, yang sekufu dengan kita, sama-sama marhin. Cuma yang kita minta adalah perkara yang asas saja sebenarnya. Perkara yang asas, tempat tinggal, pakaian yang lengkap, makanan, perlindungan, keselamatan, tempat yang isteri bebas membuka aurat.
Tapi kalau asas pun seorang lelaki tak boleh sediakan, bagaimana dia mampu berumah tangga? Wallahualam, saya tak berani nak jawab, Allah Maha mengetahui. So yang penting tuan-puan kena tengok lelaki ni dia ada tak self initiative. Dia sanggup berusaha tak? Kalaulah kita tengok kan, sudahlah gaji kecil, duduk convert je, selesa je, weekend pun tak buat apa-apa. Ini yang jadi punca masalah ni tuan-puan. Kita tengok suami kita atau bakal suami kita gaji kecil, hutang banyak, komitmen tinggi, duit selalu tak cukup, duit pula selalu boros, selalu bocor, tak ada inisiatif nak menabung, tak ada pun usaha nak menabung, dah tahu menabung duit tak cukup, cuba nak menabung tak ada. Itu nombor satu. Nombor dua, bila ada masa dia tak ada usaha nak buat pendapatan kedua. Ini yang akan menimbulkan isu-isu kewangan di masa depan. Kalaulah sebelum ada anak berkahwin dah memang ada masalah kewangan dan tak usaha perbaiki, imagine kalau you ada anak. And imagine kalau you beranak setiap tahun. So jadi itulah antara perancangan-perancangan yang nak kena buat, dan terutamanya bagi golongan-golongan yang cuit sikit terus mengandung, cuit sikit terus dapat baby, cuit sikit terus hamil, cuit sikit terus pregnant. Puan-puan juga kena ada satu lagi pemikiran, iaitu tubuh puan-puan adalah hak Allah, bukan hak suami semata-mata. Jadi apa yang puan-puan kena buat? Rancang bilangan anak. Ini saya duk nyanyi daripada dulu. Saya bukan doktor, tapi saya menyokong perjuangan doktor-doktor dekat Malaysia yang duk kata rancang bilangan anak, rancang bilangan anak. Sebab ramai isteri dia fikir lepas dia kahwin tubuh dia hak suami. Itu salah. Lepas kita kahwin, masa sebelum kita kahwin tubuh kita hak Allah, selepas kita kahwin tubuh kita tetap hak Allah. Ingat sebab itu kita tak kata lepas kahwin suami suruh free hair kita boleh buka tudung, tak boleh. Suami kata tak payah pakai stokin, kita pun tak pakai stokin, tak boleh. Sebab kita hak Allah, bukan hak suami. Dari konsep tubuh badan dari konsep tubuh badan kita hak Allah. So jadi apa yang kita kena buat adalah rancang bilangan anak. Jangan kadang saya jumpa ada follower saya setahun 2 orang beranak. Lepas tu isu masalah kesihatan, masalah suami mula cari lain, masalah tak sempat urus anak-anak, masalah depression, masalah exhausted. Alright? So jadi memang betul saya bersetuju kalau tuan-puan dah rancang tapi masih ada anak, itu betul-betul rezeki. Tapi setidak-tidaknya tuan-puan ada gap. So at least untuk kesihatan 2 tahun. Waktu 2 tahun ni cukup untuk tuan-puan melihat balik keuangan keluarga. Melihat balik keuangan keluarga. Alright. So siapa masih bersama saya, so sila komen. Saya nak akhiri session. Kalau ada apa-apa nak tambah, puan-puan boleh tambah, cik-cik boleh tambah, para-para isteri yang dah berumah tangga boleh tambah untuk bagi nasihat dekat gadis-gadis yang nak kahwin. Tapi bear in mind para-para isteri kat Lopah ni, ramai gadis-gadis yang sebelum ni duk WhatsApp bagi tahu ciri calon suami dia macam ni. Saya kata kalau boleh cara calon lain. Tapi end up saya tengok dalam Facebook dia tetap kahwin lelaki yang sama. Lepas tu setahun kemudian tulis PM lagi kat saya, kat Lopah lah, saya tak bahagialah rumah tangga. Ini masalah gadis kita. Bila kita kata carilah calon lain, dia degil. Dia nak juga orang yang sama. So bila cinta kan, so saya nak cakap tak ada masalah. Dengan syarat puan-puan perlu tegas. Kalau nak berkahwin dengan orang sama, go ahead, tapi kena tegas. Kena tegas. Alright? So zaman hari ni dah tak adalah istilah aib tuan-puan. Tuan-puan tolonglah berbincanglah tentang keuangan, terutamanya di zaman pandemik. Di zaman semua orang dah hilang kerja sekarang ni, semua orang dah macam tiba-tiba tak ada pendapatan. Tiba-tiba masalah keuangan. Kes penceraian, kes bunuh diri, kes bergaduh rumah tangga, kes keganasan domestic violence, keganasan rumah tangga dah sangat-sangat meningkat sejak hari pandemik dulu hingga hari ni. Kenapa? Sebab isu-isu macam ni lah tuan-puan. Yang paling besar sebenarnya isu keuangan lah. Isu keuangan. So jadi hari ni semak, tolong tengok. Alright. Puan Adibah Suki kata saya lah tu lepas dia lepaskan semua tak puas hati baru suami berubah. Ya, Puan Adibah dulu saya ingat pernah juga WhatsApp saya kan. So tapi Alhamdulillah nampak progres. Tak apa, yang penting kalau kita dah kahwin dengan lelaki yang tidak celik keuangan, tak ada masalah. Kita bukannya hadap sangat nak lelaki yang kaya raya. Kita pun cinta pasangan kita seadanya. Cuma kita perbaiki keuangan sama-sama. Sebab apa tuan-puan? Kita nak kalau boleh, kita tak nak ada isu bergaduh suami isteri sebab masalah duit. Ini berat tau, ini berat. Mulalah kita tak puas hati. Ada kaum suami ni pula. Saya selalu nasihat para-para kaum-kaum lelaki, kalau tuan-tuan masih belum puas berbakti dengan ibu bapa, jangan kahwin. Itu je saya cakap.
Sebab saya jumpa ramai kaum suami yang dah lepas kahwin, nafkah isteri tak bagi tapi sibuk nak menyara mak dia yang masih ada ayah. Dia masih sibuk nak menyara adik-adik dia dengan alasan adik-adik dia susah. Isteri dia tak cukup makan, baju tak beli, baju tak bertukar setahun sekali, dia tak peduli. So jadi nasihat saya tak menghalang tuan-tuan, saya tidak menghalang tuan-tuan untuk berbakti kepada keluarga tuan-tuan. Tetapi kalau sekiranya tuan-tuan rasa masih tak puas berbakti dengan ibu bapa dan ahli keluarga, jangan kahwin. Sebab nanti tuan-tuan akan menyusahkan anak gadis orang. Tuan-tuan akan buat dosa dengan Allah. Sebab Allah dah tetapkan ini hak isteri sekian. Tapi kita tak boleh buat. Alright? So, tapi don't get me wrong. Jangan salah faham kata, selepas kahwin maksudnya tak boleh berbakti kat ibu bapa. Tak. Berbakti dekat ibu bapa banyak cara. Dari segi kasih sayang, perhatian, ambil berat. Banyak cara. Tidak semesti tuan-puan. Bagi duit, semua duit. Ada suami ni, dia punya patuh dan taat kepada ibu bapa dia. Bagi, I think 80% semua bagi kat mak ayah, isteri dia biar saja. Sara diri sendiri. Dah lah isteri tu suruh rumah buat online seller business. Buat business online. So, jadi kesian dekat isteri ni tuan-puan. So, nasihat saya very simple and straightforward. Sesiapa yang rasa masih belum puas berbakti sampai nak mengorbankan tuntutan yang Allah minta dekat tuan sebagai suami, tuan-tuan jangan kahwin. Berbakti dulu dengan ibu bapa. Dah berpuas bakti nanti baru kahwin. Simple, adil. Alright, so jadi ini adalah nasihat saya. Memang orang selalu akan katalah bila saya buat statement-statement macam ni, ramai orang akan katalah Kak Lopa tu liberal, Kak Lopa tu feminis. Minta maaf tuan-puan, saya 17 tahun bekerja dalam bidang HR. Saya dah tengok benda-benda macam ni reality. Alright, sebab itu yang saya selalu bagi tahu dekat kaum isteri, perempuan perlu tegas. Sebab hanya perempuan yang boleh jaga hidup dan masa depan perempuan. Alright? Kenapa? Kalau kita hidup dengan lelaki yang salah, 5 tahun dah cukup untuk kita buat miskin, menjadi wanita yang miskin seumur hidup. 5 tahun, 10 tahun dah cukup untuk menjadikan kita miskin seumur hidup. Ini real case. Sebab itu yang kita kata seboleh-bolehnya kita nak cari pasangan yang nombor 1 dia sukar nak bocor keuangan, nombor 2 dia ada sedikit ilmu keuangan, bukan pakar, bukan sifu, tak ada masalah, tapi dia ada financial awareness semua. Nombor 3 dia rajin bekerja. Sebab malas tak ada ubat. Dah lah gaji kecil, dah lah tak mampu nak tunaikan nafkah isteri dan anak-anak. Lepas tu weekend duduk rumah tengok TV, tengok games. So, ini yang jadi punca dan barah dalam rumah tangga dan hubungan. Alright? So, jadi saya harap gadis yang tanya saya tu, saya doakan perkahwinan dia dimurahkan rezeki dan dipermudahkan. Diharap dia tengok bila saya dah share dekat sini pandangan saya. Secara amnya saya tidak akan menghalang sesiapa untuk berumah tangga. Tetapi saya cuma menggalakkan para isteri tegas. Nombor 2 ada rekod. Nombor 3 ada satu sistem yang membincangkan tentang keuangan, sama ada WhatsApp group ataupun applications, financial applications. Okay. Nombor 4, jangan terlalu baik sangat. Jangan nak berebut tanggungjawab dengan suami. Bila setiap kali suami naik gaji atau pendapatan perniagaan dia bertambah, tambahkan tanggungjawab dia. Slowly kita lepaskan apa yang kita bantu. Sebab apa? Sebab kita nak hantar suami kita ke syurga. Biarlah dia tetapkan perkara-perkara yang Allah suruh. Yang Allah suruh tu tuan-puan, 4-5 perkara tadi bukannya besar pun. Ianya adalah keperluan asas saja. Tempat tinggal, pakaian, makanan, perlindungan, kesihatan. Ini semua perkara asas. Perkara asas untuk bela isteri, bukan bela kucing. Bela kucing pun kena sediakan perkara asas. Tempat tinggal, makanan, kesihatan dia, perlindungan dia. Bela kucing pun perlukan perkara-perkara asas. Apa lagi bela bini, apa lagi bela isteri. So, jadi kena faham benda ni. So, jadi bagi kaum-kaum suami yang rasa benda macam ni susah nak buat, jangan kahwin dulu. Belajar dulu ilmu rumah tangga. Ramai kaum suami dia rasa entitlement duit isteri dia. Dia kata, sebab suami... sebab isteri yang saya benarkan isteri bekerja, so saya berhaklah gaji isteri. Tu salah tuan-tuan. Tuan-tuan benarkan isteri bekerja supaya isteri tuan-tuan menjadi backup plan yang sangat kuat. Sebagai contoh, kalau sekiranya suami hilang upaya atau suami meninggal dunia, isteri yang mampu menjana wang hidup dia, memang dia tetap sedih hilang suami, tapi dia tetap masih mampu menyara keluarga.
So bila tuan-tuan benarkan isteri bekerja, bermaksud tuan-tuan sedang praktiskan isteri tuan-tuan, melatih dia untuk dia melindungi keluarga sekiranya tuan sebagai ketua rumah tangga hilang upaya atau hilang nyawa. So yang ni yang kena faham. Bukan tuan-tuan rasa bila isteri bekerja, oh saya ada entitlement. So yang ini isteri kena buat. Beli barang dapur isteri kena. Bayar bil isteri. Tak boleh lah. Tak boleh lah macam tu. Alright, kalau rasa nak kena macam tu, tak apalah, suruh isteri duduk rumah, tuan-tuan tetap kena buat apa yang Allah cakap kena buat. Alright, walaupun mampu cara sikit-sikit lah. Kalau mampu beli tudung RM5 kat pasar pun, belilah tudung RM5. Yang penting tuan-tuan kena buat apa yang dituntut. Kalau tak buat rasa susah, kan saya dengar itu ada beberapa ustaz lah, orang tanya, oh macam ni susah lah jadi suami semua benda buat. Ustaz tu kata tak apalah, kalau rasa susah jangan kahwin. Sebab memang pun betul, bila seorang lelaki dia berumah tangga, bukan setakat soal nafkah, keperluan keuangan saja, isteri dia punya dosa pun jatuh dekat dia tau. So jadi memang berat bukan orang lelaki. So, jadi apa balasan dia? Kaum isteri kena memberikan ketaatan. Bagi ketaatan kepada suami dengan syarat tidak melanggar syariat agama. Tapi kalau suami kata, tak cantik lah, pakai tudung nampak macam makcik-makcik. Buka tudung. Para isteri kena ingat. Suami kita, dia cuma suami kita. Dia bukan Tuhan. Kita masih hidup bertuhankan Allah. Allah kata tubuh badan kita hak Allah. So, Allah kata perempuan kena tutup aurat. So, tutup aurat. Suami kata, macam makcik-makcik dah pakai stokin, tak payah pakai stokin. Ini tak boleh. Sebab itu syarat untuk taat adalah selagi tidak bertentangan dengan syariat. Sama juga tuan-tuan, untuk taat dengan ibu pun sama. Kalau ibu kata, bagi kat mak semua duit gaji, tak payah nak kira si isteri tu, menantu tu, biar je dia kan kerja, biar dia sara diri sendiri. Itu bertentangan dengan syariat. Tuan-tuan dah kena, tak perlu taat dengan arahan ibu yang begitu. Tu yang kita kata, kita kena ada sedikit, orang yang nak berkahwin kena ada sedikit asas agama. Tak banyak, kita bukan nak jadi ustaz, kita bukan nak jadi ustazah, tapi setidak-tidaknya kita ada perkara-perkara asas yang kita kena faham. Alright, so siapa bersama saya hari ini? Macam biasa, emas 261 saja. Harga dia sideways, masih lagi duduk sama harga dia. So jadi apa yang penting adalah harga sama, harga turun, harga naik, gram kena bertambah. Gram kena bertambah tuan-puan. So jadi semak hari ini cara saya dan tim saya, kebanyakan mereka pun dah copy cara saya, adalah kami menabung at least seminggu sekali. Walaupun RM100, pejam mata menabung dia seminggu sekali. Nak jadikan dia sebagai tabiat dan juga disiplin lah. So lepas tu lama-lama tuan-puan, bila kita tengok gram kita tak tambah, kita rasa susah hati. Harga berapa lantak lah. Yang penting adalah gram kena bertambah setiap masa. So saran saya sendiri secara peribadi, saya menabung seminggu sekali. Bila tim saya, anak-anak didik saya tengok, Kak Lopa menabung seminggu sekali, mereka pun buat mengikut kemampuan. Yang mampu menabung 2 gram seminggu, menabung 2 gram seminggu. Ada orang menabung 1 gram seminggu, menabung 1 gram seminggu. Ada orang mampu menabung 100 seminggu, menabung 100 seminggu. So lama kelamaan kita akan nampak hasil dia, insyaAllah. So target kita simple lah untuk menabung emas ni, 3 tahun lah. 3 tahun. But of course dalam tempoh tu tuan-puan menabung di akaun emas gap, tuan-puan boleh keluarkan emas bila-bila masa. Cuma yang penting adalah tinggalkan 1 gram di akaun untuk mengekalkan keaktifan akaun. Gram kena bertambah. Ini baru minda penyimpan emas. Jadi apa pun tak kisah, yang penting gram kena bertambah. Alright. So tolong komen, cakap okey hari ni nak mulakan hidup dengan lebih baik. Terima kasih bersama-sama saya. Tolong komen, salam sayang semua. Saya nak akhiri session. Ada banyak urusan minggu ni, saya mungkin kena start live setiap pagi awal. So sesiapa yang ada soalan, boleh WhatsApp saya, kita boleh bincang dalam FB Live. Sebab saya selalu tertarik dengan isu kekeluargaan, kewanitaan, kerjaya. Isu-isu macam ni selalu sampai dekat saya setiap hari. Sebab saya HR yang dah 17 tahun bekerja. Bila kita dah 17 tahun tuan-puan, kita bukan tengok cerita dalam drama, kita tengok realiti dalam masyarakat. So jadi bila tuan-tuan tanya soalan atau berkongsi, saya boleh memberikan pendapat daripada pemerhatian yang saya buat melalui realiti dalam masyarakat. Ni bukan drama petang-petang. Drama petang-petang tak apalah. Kita hidup miskin dengan suami, tiba-tiba datang kerabat raja mana bagi tahu rupa-rupanya kita cucu sultan. Cerita. So itu drama. Tapi in reality tuan-tuan, kalau tuan-tuan berkahwin dengan lelaki yang malas bekerja, tidak faham agama, tidak faham keuangan, selalu bocor, tak serius tentang duit, tak serius menguruskan gaji, malas bekerja, tak usaha membina pendapatan kedua, lambat atau cepat puan-puan akan melihat betapa sebenarnya rumah tangga ni pentingnya sebenarnya.
Perempuan akan mula menjadi isteri yang tidak reda, perempuan akan menjadi isteri yang tidak bahagia, perempuan akan mula nak mengungkit dan suami perempuan akan mula bercakap bahawa perempuan adalah wanita neraka. Itu biasa dalam masyarakat. Bila wanita bersuara mak mentua, ipa, suami akan mula kata kita isteri yang tidak tahan. Padahal suami gagal nak menunaikan nafkah yang Allah cakap. Mana lebih baik tuan-puan? Tidak taat dengan manusia atau melanggar perintah Allah? So ini yang saya nak bagi tahu. So jadi kaum lelaki ramai tak suka saya, tapi saya tak apalah, nak buat macam mana. Yang penting bagi saya cakap apa yang saya fikir betul. Kalau tuan-tuan rasa oh tak payah, tak apa, memang kalau isteri saya bekerja itu hak saya nak guna duit dia, go ahead, itu rumah tangga tuan-tuan. Tetapi suatu hari dekat dunia tuan-tuan tak perlu explain dekat siapa-siapa, tapi dekat akhirat tuan-tuan akan jumpa Allah, nak kena jawab. So, jadi kena ingat benda-benda macam ni. Alright. So, terima kasih semua. Salam sayang. Siapa bersama saya, kaum-kaum wanita. It's a time untuk kita kekalkan saja kelembutan perempuan kita secara lahiriahnya. Kaum Hawa ni memang lembut, memang cantik, memang manja, memang sensitif. Tetapi kena ada ketegasan dalam pengurusan keuangan rumah tangga. Buat para gadis yang sekarang ada beberapa pilihan, bercinta ni tak payah setia sangat lah, supaya mata tu tak tasuk. Bila cik-cik bercinta, jangan setia dengan seorang lelaki duk nampak dia je the best. So tengok beberapa lelaki, open the relationship, tengok beberapa lelaki, cari yang ada asas keuangan, asas ilmu agama, tak payah cari yang taksub sangat, yang menjanggut sampai ke perut tapi tak faham nafkah pun tak guna juga. So jadi para gadis, tolong cari yang faham asas agama. Nombor 2, cari yang faham asas keuangan. Nombor 3, rajin bekerja. Nombor 4 tak putus ikhtiar. Alright. So Puan Azura kata happy wife happy life. Betul, ramai orang tak faham benda ni. Ramai orang tak faham bila dia mengembirakan isteri, dia akan membahagiakan keluarga dia. So insya-Allah semua hari ni tanya diri 2 perkara, iaitu nombor 1, tuan-tuan puan-puan ada buat apa untuk menambahkan kebaikan dunia akhirat, dan tuan-tuan puan-puan buat apa hari ni untuk menambahkan kekayaan akhirat. Salah satu daripada perkara yang tuan-tuan boleh buat adalah menunaikan nafkah isteri, dan Allah akan kira setiap titik peluh tuan-tuan ini, dan ini mungkin menjadi asbab untuk tuan-tuan masuk syurga insya-Allah. Okey, ini saja daripada saya. Salam sayang semua. Assalamualaikum. Bye.